أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang Jumaah Muslimin rahimakumullah. InsyaAllah pada pertamanya marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selitkan dengan hidayah dan keberkatan daripadanya dengan kita bacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai tetamunya, yang mana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala membuka satu jalan kebaikan dan kita tergerak hati untuk melakukan kebaikan tersebut, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalian mendapati bahawasanya di dalam hati kalian mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaah Muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, di dalam bulan yang mulia ini, di dalam tahun ini, dapat lagi kita mengecapi satu bulan nikmat yang paling besar yang dinantikan oleh umat Islam, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Yang mana tuan-tuan sekalian, kita kena tahu bahawasanya Ramadan itu membuka 1000 jalan kebaikan. Ramadan itu mempunyai 1000 fadilat kebaikan. Ramadan itu mempunyai 1000 kelebihan dan manfaatnya. Jadi kalau kita renung dengan bulan-bulan yang lain, maka zahirlah Ramadan itu satu bulan yang kita nampak ramai di antara umat Islam berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Satu bulan tuan-tuan sekalian yang mana malamnya bergema di mana-mana rumah Allah, bergema di dalam masjid maupun surau, kalimah-kalimah tasbih, kalimah takbir, kalimah memuji Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan ini kalau kita dengar tuan-tuan sekalian, di mana rumah Allah Ta'ala bergema dengan kalimah tersebut. Tok Bilal akan mencakap tuan-tuan sekalian, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu bulan yang digemakan dengan satu lafaz yang sangat agung. Dan juga tuan-tuan sekalian, di dalam bulan Ramadan ini bergema satu rumah Allah Ta'ala kalimah salawat kepada junjungan mulia Nabi SAW. Erti kata tuan-tuan sekalian, Ramadan ini satu bulan yang sangat mulia, maka rugilah bagi golongan hambanya yang tidak manfaatkan Ramadan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar untuk mengatakan kepada kita selaku hambanya supaya kita ini bersyukur. Tahun ni Allah Ta'ala beri Ramadan. Ustaz yakin ada segelintir daripada kita merasakan Ramadan tu dah 40 tahun, dah masuk 50 tahun. Ada orang ni berpuasa bersahur tiap-tiap tahun tuan-tuan sekalian. Maka satu persoalan yang boleh ditanyakan di dalam hati kita, adakah kita bersyukur dengan nikmat pemberian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni Ramadan pada hari ini. Kita ketepi dahulu isu perkara-perkara yang lain. Contohnya harta, contohnya keturunan kita, contohnya pekerjaan. Nikmat-nikmat tersebut kita ketepikan dahulu. Hari ini kita nak bertanyakan, adakah Ramadan ini kita syukuri? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar yang bermaksud, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Maka apabila seseorang hamba Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala jentik dengan satu mudarat, berikan dia bala, berikan dia musibah, berikan dia kesusahan. Ramai di antara hamba Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala dalam ayat ini,
da'ana, berdoa kepada Allah. Betul lah tuan-tuan sekalian. Bila kita susah baru kita kenal erti doa. Bila kita ni rasa tidak ada duit, kita kenal soal solat hajat. Bila kita rasa anak kita ni dalam keadaan sakit, kita kenal namanya masjid. Ini lumrah manusia. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Dan apabila kami kurniakan kepada mereka nikmat, kebahagiaan, sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang perkara yang seronok, Allah Ta'ala beri berbentuk nikmat, maka ramai di antara hamba-Nya berkata nikmat tersebut adalah datang disebabkan kepintaran aku, disebabkan kehebatan aku. Sebab itu tuan-tuan sekalian, masuk dalam bulan Ramadan bukan disebabkan kita ni sehat, bukan disebabkan kita ni panjang umur, bukan disebabkan kita ni hari-hari berqiyamul lail, tapi Allah Ta'ala berikan Ramadan kita pada hari ini supaya kita bersyukur. Tanda kita bersyukur tuan-tuan sekalian, maka zahirlah dengan anggota badan kita. Zahirkan dengan anggota badan kita. Hari ini Ustaz tengok, tuan-tuan sekalian, mungkin jemaah kita hari ini agak lewat sikit mari datang ke masjid. Kalau dulu 12.30, 12.45 ni dah penuh dah, separuh daripada masjid. Tuan-tuan, zahirkan rasa Ramadan kita ni datang awal ke masjid. Mari datang penuhkan masjid, iktikaf di dalam masjid. Mungkin barangkali hari ini, hari Jumaat, tidak ada pemberian makanan, tidak ada sedekah makanan, tuan-tuan sekalian, jadi lewatkan sedikit. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ini zahirkan dengan panca indera kita, tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab dalam bulan Ramadan, kata Nabi SAW, yang mana maka celakalah, maka rugilah bagi golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melayari Ramadan hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Ini golongan yang sangat rugi. Orang bersahur, dia bersahur. Orang berbuka, dia berbuka. Orang bermoreh, dia bermoreh. Cumanya, pergerakan anggota badan di dalam bulan Ramadan itu dia kurang. Nak tunggu sampai waktu maghrib, daripada waktu duha sampai ke waktu zuhur, habiskan masa dengan tidur. Contohnya, tuan-tuan sekalian, 3-4 jam tidur sampai pukul 12 tengah hari. Dah habis waktu tengah hari, tuan-tuan sekalian, solat zuhur, nak tunggu maghrib, tak reti nak buat apa. Ada anak muda habiskan masa dengan game. Yang tua, tuan-tuan sekalian, melayani televisyen, tengok apa movie yang baik, apa movie yang seronok, apa cerita yang menarik. Ini di antara golongan yang tidak menggerakkan anggota badannya ke arah Ramadan. Jadi pada hari ini, tuan-tuan sekalian, memaksimumkan anggota badan kita, tanda kita bersyukur kepada Allah. Kerana dalam bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, yang dalam satu hadis yang bermaksud, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangunkan Ramadan dengan keimanan, siapa yang bangunkan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan. Ustaz berkongsi, jalan untuk kita tahu diri kita ini ada iman ataupun tidak, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Perkara yang pertama, kata Sayyidina Ali, man ishtaqa ilal jannah. Adakah tuan-tuan ni rindu kepada syurga? Adakah kita semua pada hari ini dalam bulan Ramadan rindu kepada syurga? Hari-hari mohon pada Allah, daripada awal Ramadan sampai hari ini 6 Ramadan, tuan-tuan sekalian, adakah kita ini memohon doa berkaitan syurga? Sebab itu banyak-banyak pergi ke masjid ataupun surau, kita solat bertarawih, tok imam akan baca satu doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Cerita bab syurga, nak wujudkan cinta bab syurga, tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang yang ada iman, dia cintakan syurga. Tanda dia cintakan syurga, kata Sayyidina Ali, sar'a ilal khairat. Tuan-tuan kena cepat buat baik. Hari ini jangan tangguh kebaikan.
Dengar cerita tuan-tuan sekalian, ada jiran kita dalam kesakitan, bantu dia. Dengar cerita tuan-tuan sekalian, adik kita memerlukan pertolongan, beri tuan-tuan sekalian bantuan kat dia. Dengar cerita tuan-tuan sekalian, anak kita, ayah, nanti asal adik ni, abang ni nak pergi ke masjid, bawa pipin tangan pergi ke masjid. Jangan bertangguh dengan kebaikan, kerana ini tanda kita ada iman. Dan iman ini diseru oleh Nabi supaya kita bangunkan Ramadan dengan keimanan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kitab ini menyatakan di antara halangan untuk menjadi orang yang bertakwa, kata sebahagian daripada ulama, lebih memilih beratnya amal soleh daripada kesenangan hidup. Ini golongan yang dapat melawani rintangan takwa bila mana dalam dirinya dia memilih beratnya amal soleh daripada kesenangan hidup. Contoh kita dapat dalam bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala jadikan satu waktu untuk kita bangun bersahur. Bangun bersahur ni bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan sekalian. Sampaikan Nabi sebut dalam sepotong hadis, sahurlah kamu kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Nak bangun pukul 4 pagi ini satu cabaran yang sangat berat. Nak bangun pukul 5 pagi ni tuan-tuan sekalian satu ujian yang sangat dahsyat. Ada orang sanggup tuan-tuan sekalian tak sahur kerana memilih waktu untuk tidur. Ada orang tuan-tuan sekalian dia akan bangun sahur macam mana pun bangun. Kerana apa? Dia nak rebut waktu untuk bertahajud kepada Allah. Dia nak rebut tu. Dia nak rebut waktu yang mana kata Nabi di dalam sahur itu adanya keberkatan. Sebab itu bila mana kita bangun waktu sahur tuan-tuan sekalian, kita dapat lawan satu rintangan ujian yang Allah Ta'ala beri dalam bentuk bertakwa kepada Allah. Yang dalam kalau kita tahu tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ini juga adalah satu bulan yang sinonim dengan Al-Quran. Nak dapat tadarus 30 juzuk tu bukan satu perkara yang mudah juga. Ada orang memilih untuk balik ke rumah. Balik ke rumah tu tuan-tuan sekalian bukanlah ada perkara yang mustahak. Kadang-kadang tak apalah ustaz, tadarus ni bukan perkara yang wajib. Kadang dia memilih macam tu tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita tahu rintangan untuk bertakwa bila mana Allah Ta'ala buka satu persatu perkara kebaikan, tuan-tuan pilih perkara kebaikan tersebut yang mana tuan-tuan anggapkan ini perkara yang paling berat untuk saya lakukan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, ringkas cerita untuk hari ini, apa yang saya nak kongsikan adalah berkaitan tentang takwa. Yang mana kita tahu tuan-tuan sekalian, dalam berpuasa ini Allah Ta'ala tuntut untuk kita ini menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku fardukan ke atas kamu itu untuk berpuasa seperti mana aku fardukan kepada orang-orang yang terdahulu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita layari Ramadan ini tanpa jalan takwa. Kita kena lalui Ramadan pada tahun ini, pada tahun 2022 bersamaan 1443 Hijrah. Kita kena ada jalan takwa dalam Ramadan kita ni. Apakah jalan takwa dalam Ramadan kita ni? Ustaz berkongsi satu nasihat daripada Sayyidina Uthman ibn Affan. Kata Sayyidina Uthman ibn Affan, jalan untuk bertakwa itu ada 5 perkara. Jalan untuk bertakwa itu ada 5 perkara. Yang pertama kata beliau, alla yujalisu illa man yuslihuddin wa yaghlibul farja wal lisana. Jalan yang pertama adalah jalan tuan-tuan kena duduk dengan orang-orang yang baik. Ini jalan bertakwa. Kita masuk dalam Ramadan ni tuan-tuan sekalian, kita kena pandai pilih orang yang boleh menasihati kita tentang agama.
Orang yang boleh membuatkan hati kita melihat, oh seronoknya baca Quran. Orang yang boleh kita pandang tentang dermawan dia, kita pun rasa nak bersedekah. Orang yang kita pandang dia, kita nampak mulut ni berkumat kamit menyebutkan zikrullah, kita pun nak zikrullah. Ini jalan bertakwa. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni banyak masa kita di masjid. Alhamdulillah. Malam penuh masjid. Bulan lain memang nampak susah nak penuhkan masjid, tapi bulan Ramadan kita dapat buat. Walaupun pagi kita berpuasa, kita bekerja, kita banyak tenaga keluar tuan-tuan sekalian, tapi masjid ni Allah Ta'ala beri penuh. Satu bulan yang keberkatan. Dan dalam kita penuhkan masjid, jangan masuk masjid dengan perkara yang sia-sia. Tuan-tuan tengok sekeliling tuan-tuan sekalian. Di hujung sana ada yang mengaji, tuan-tuan tengok tuan-tuan sekalian. Ngajilah. Ada di depan tuan-tuan yang sedang berzikir pada Allah, zikirlah. Ada di tepi tuan-tuan sekalian yang sedang bangun solat tahiyatul masjid, buatlah. Kerana ini jalan bertakwa. Kata Sayyidina Uthman, nak dapat ketakwaan kepada Allah, yang pertama kita kena duduk dengan orang yang membolehkan memperbaiki agama kita, dalam masa yang sama yang boleh memelihara kemaluan kita dan lisan kita. Jangan cari orang yang suka membawang. Banyak rugi pahala Ramadan kita ni tuan-tuan sekalian. Cari kawan-kawan yang kita boleh dapat nasihat tentang agama. Minta maaf cakap, pada hari ini ramai di antara kita bila ditegur tentang agama, ramai di antara kita cepat melenting. Ini cerita tentang tegur agama, tapi kadang-kadang ramai di antara kita ni cepat melenting bab agama. Tapi kalau kita melihat sejarah daripada kehidupan para nabi, sejarah daripada kehidupan para sahabat, Nabi SAW, hatta Nabi tuan-tuan sekalian, bila mana berjumpa dengan sahabat, apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayah. Wahai sahabat, sampaikanlah kepada aku walaupun sepotong ayat. Berikan kebaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Tapi hari ini masyarakat, kalau boleh dengan sepotong ayat kita nak tegur kepada kebaikan, kadang-kadang tidak boleh diterima. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana ada penyakit di dalam hati. Kamu jangan sibuk pasal aku. Kamu jaga sahaja ibadah kamu, aku pandai jaga ibadah aku. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan Islam, kita kena saling nasihat, menasihati. Ya? Yang mana di dalam masjid ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala buka banyak perkara yang kita boleh muhasabah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama, kita kena duduk dengan orang yang boleh nasihati kita tentang agama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang boleh kita jadikan kawan kita itu, kita boleh memelihara kemaluan kita dengan lisan kita. Jadi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, jaga dua perkara ni. Yang pertama, jaga kemaluan kita. Yang kedua, jagalah lisan kita. Ya, kalau boleh tuan-tuan sekalian, kurangkan bercakap. Bulan puasa ni kurangkan bercakap. Banyakkan berzikir, banyakkan membaca Al-Quran. Ini jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, wa idza asabahu syai'un 'azim minad dunya yarahu wabalan. Tanda ataupun jalan untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, apabila seseorang itu mendapat sesuatu yang besar daripada kesenangan dunia. Saya ulang sekali lagi, apabila seseorang itu mendapat sesuatu yang besar daripada kesenangan dunia, yarahu wabalan, dia menganggap itu adalah ujian dan musibah buat dirinya. Kita pada hari ini terbalik. Kalau dapat benda yang besar daripada kesenangan dunia, kita anggap ini satu nikmat yang paling besar. Tapi orang dulu tuan-tuan sekalian, jalan bertakwa, bila dia dapat sesuatu kesenangan yang besar berkaitan tentang hal dunia, dia memandang yang pertama, ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Allah Ta'ala nak uji aku ni.
sesuai dengan apa yang telah diamalkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bila mana Allah Ta'ala berikan kesenangan dunia, Allah Ta'ala berikan tahta kerajaan kepada baginda, baginda menjawab kepada rakyat jelata, qala hadza min fadli rabbi, untuk pengetahuan tamu, ini adalah kelebihan pinjaman daripada Tuhanku, aku tak ada apa-apa. Linabluwani aashkur am akfur, yang mana kelebihan ini Allah Ta'ala nak uji kepada aku sama ada aku ini bersyukur ataupun kufur kepadanya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena berjaga-jaga dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala kurniakan berkaitan tentang dunia. Ya? Ada orang tuan-tuan sekalian mulakan Ramadan dengan penuhkan masjid, alhamdulillah. Yang malam pertama di Masjid Bandar Instek ni sampai keluar tuan-tuan sekalian jemaah ramai. Tapi selang satu hari mendatang, kita nampak makin lama makin kurang jemaah. Makin lama makin kurang. Wallahu ta'ala alam. Apa berlaku kita pun tak tahu. Tapi kita perlu bertanya kepada diri kita bahawasanya kita kena penuhkan dahulu nikmat Ramadan ini dengan ibadah. Tidak salah untuk berbuka di luar, tidak salah untuk mencari baju raya, kuih raya, tapi masih lagi dalam situasi yang terlalu awal. Kita ambil dulu Ramadan ni, tarbiyah Ramadan ni tuan-tuan sekalian, penuhkan rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kita Ramadan, kita panggil tuan-tuan sekalian, ini adalah ujian buat aku ni. Bukan satu nikmat yang besar ni. Allah Ta'ala beri aku Ramadan tahun ni, aku pandang ini adalah satu ujian. Sama ada aku ni boleh jadi orang bertakwa, boleh jadi orang baik pada tahun ni, ataupun aku jadikan Ramadan ni perangai aku makin lama makin teruk. Tanya diri kita tuan-tuan sekalian. Sebab itu ada orang tuan-tuan sekalian, Ramadan tahun ni Ramadan yang sangat bermakna. Ramadan tahun ni dia kenal masjid. Ramadan tahun ni dia kenal Quran. Ramadan tahun ni tuan-tuan sekalian dia kenal siapa itu anak yatim. Ramadan kali ni dia kenal tuan-tuan sekalian bererti bersedekah pada Allah. Ramadan tahun ni dia kenal untuk solat sunat. Jadi ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, bahawasanya kalau kita pandang Ramadan ini berbentuk satu nikmat, maka kita akan lenyapkan dengan hawa nafsu kita. Oh, dah rasa masuk Ramadan, tiket kita ke dalam syurga itu confirm. Jangan tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ni banyakkan ibadah. Yang ketiga, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, wa idza asabahu syai'un qalil min ad-din igtanama dzalika. Jalan untuk orang bertakwa yang ketiga, kata beliau, apabila seseorang itu mendapat sedikit daripada kenikmatan dalam urusan agama, dia memandangnya sebagai satu keuntungan yang sangat besar. Ini jalan orang bertakwa. Walaupun hari ini dapat salat duha tu ustaz, taklah banyak sangat, 2 rakaat je, tapi dia pandang Allah, terima kasih banyak dapat aku 2 rakaat duha pada hari ini. Ini jalan orang bertakwa. Walaupun pada hari tiap-tiap malam ustaz minta maaf sangat, saya tak boleh nak masuk dalam grup tadarus Quran, saya ni ada urusan yang mendatang. Tapi di hari ini tuan-tuan sekalian, dia boleh mai datang masjid, dia boleh baca Quran walaupun 2 muka surat, dia rasa ini satu peluang yang sangat besar. Ini adalah orang yang ada jalan bertakwa di dalam kehidupan. Berbanding dengan orang yang Allah Ta'ala bukakan berkaitan tentang urusan agama, dia memandang itu adalah perkara yang remeh, perkara yang kecil, perkara yang biasa, maka dalam hatinya tidak ada takwa kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, bangun waktu sahur, ada masa kita rasa masa tersebut sempat untuk kita melakukan ibadah, buat tuan-tuan dia takwa. Berbanding dengan orang tuan-tuan sekalian bangun sahur, lepas makan, oh subuh lambat lagi 30 minit, sempat lagi aku tidur. 2 rakaat tak sempat tuan-tuan sekalian. Jalan takwa itu tidak ada di dalam diri. Kerana apa? Kerana dia memandang urusan agama itu adalah urusan yang tidak penting dalam kehidupannya. Hari ini tuan-tuan sekalian, mari datang masjid awal. Ada masa nak tunggu waktu Zuhur nanti, azan berkumandang tuan-tuan sekalian. Banyak perkara yang kita boleh buat, buatlah tuan-tuan sekalian. Selawat ke,
istighfar ke, solat sunat taubat ke, baca Quran ke, buat tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan takwa di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, wa yamla'u batnuhu minal halal khawfan an yukhalituhu haram. Jalan untuk menjadi orang yang bertakwa dalam kehidupan kita, kita ini sangat teliti bab makanan. Orang yang ada takwa, dia sangat teliti bab apa yang akan dimasukkan di dalam perutnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kata ulama yang bernama Abdullah Antahaki, jalan untuk kita hidupkan balik hati kita yang rosak, hati kita yang gelap, hati kita yang keras, kata beliau tuan-tuan sekalian, sentiasa kosongkan perutmu. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Jangan banyak sangat makan. Kalau makan pun tuan-tuan sekalian kena pilih. Jangan hentam sembrono tuan-tuan sekalian. Kita tahu dah, orang yang masak itu bukan di kalangan orang yang beriman. Memang tuan-tuan sekalian, ustaz saya tahu dia ni bukan Islam. Kacau air gitu. Orang yang bertakwa dia akan seseti bab tu tuan-tuan sekalian. Dia akan seseti. Sebab apa? Apa yang akan masuk di dalam rongga anggota badan kita yang akan mempengaruhi hati kita. Sebab itu hari ini kalau kita rasa malas nak bangun solat, kita rasa malas nak dekat dengan Quran, kita rasa malas nak bertahajud pada Allah, kita rasa berat nak bersedekah, tuan-tuan muhasabah apa yang tuan-tuan amalkan di dalam pemakanan tuan-tuan sekalian. Sebab itu alhamdulillah, Ramadan ni kita kenal dengan makanan sunnah. Makan tuan-tuan sekalian, bukakan dengan kurma. Jangan buka dengan rokok dulu tuan-tuan sekalian. Buka dengan kurma dulu. Buka dengan makanan sunnah dahulu. Kita nak keberkatan. Kita makan makanan, tenaga kita ada, kita boleh beribadah kepada Allah. Kita takut kita makin lama makin banyak makan, makin jauh kita dengan rumah Allah, makin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut. Yang terakhir, mudah-mudahan pada hari ini tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, jalan untuk menjadi orang yang bertakwa, wa yaran nas kullakum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Memandang manusia sekelilingnya berjaya dan dia memandang dirinya satu anggota ataupun diri penuh dengan dosa dan kesalahan. Jadi tuan-tuan sekalian, jalan untuk bertakwa di dalam bulan Ramadan ini, Ustaz tutup yang terakhir, kita kena sentiasa memikirkan kelemahan diri kita daripada kita berbicara tentang keistimewaan diri kita. Ada orang dia suka cerita baik tentang diri dia. Oh, ini aku ni berjaya sebab aku. Oh, ini sebab kalau tak jadi macam, kalau aku tak bantu orang ni, dia tak boleh jadi macam ni, semua sebab aku. Jadi tuan-tuan sekalian, jalan bertakwa adalah dia memandang diri dia adalah satu hamba yang sangat hina, dan dia pandang orang sekeliling dia ni adalah orang yang sangat mulia dan berjaya. Sebab itu dalam bulan Ramadan, jangan condemn orang. Mentang-mentang kita hari ini dapat masuk masjid hari-hari, dapat solat berjemaah hari-hari, kita keluar daripada pintu masjid, ada anak muda beri salam, Assalamualaikum pakcik. Kita pandang atas ke bawah tuan-tuan sekalian. Kamu ni tak pernah main datang ke masjid, beri salam kat aku. Kadang ada orang tak nak jawab salam, memandang orang dahulu. Jangan tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala uji takwa kita, Allah Ta'ala uji iman kita. Apa yang berlaku di depan kita adalah satu ujian, maka kita hidupkan Ramadan kita ini, jangan kita banyak menceritakan ataupun memikirkan tentang orang. Bahkan Ramadan ini kita kena tengok balik apa kelemahan diri kita. Cerita bab takwa 5 perkara ni, jangan tengok jiran kita, jangan tengok kawan kita. Tengok 5 perkara ni ada ke tidak dalam diri aku ni. Ada ke tidak dalam diri aku ni. Kalau tidak ada tuan-tuan sekalian, jadikan Ramadan kita ini untuk kita mengasah elemen-elemen yang telah dirumuskan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan ini sebagai jalan untuk bertakwa kepada Allah. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan sekalian, yang pertama jalan bertakwa itu, hari ini kita kena cari kawan-kawan yang baik, cari kawan-kawan yang soleh,
cari kawan-kawan yang boleh ingat kepada Allah. Yang kedua, bila mana kita dapat satu kenikmatan yang besar, stop dahulu, jangan terlalu gembira. Kita pandang ini adalah ujian. Apa yang aku nak gunakan, nak lakukan dengan nikmat ini ke jalan Allah. Yang ketiga, bila mana Allah Ta'ala berikan peluang kita walaupun sedikit berkaitan tentang urusan agama, maka peganglah, jangan lepaskan. Kerana jalan orang bertakwa, dia akan gunakan nikmat dalam urusan agama dan dia tidak akan sia-siakan nikmat tersebut. Yang keempat, jangan terlalu penuhkan perut kita dengan perkara-perkara ataupun makanan-makanan yang kita tidak tahu sumbernya daripada mana. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, selalulah tuan-tuan sekalian rendahkan diri kita, jangan sombongkan diri, jangan takabur diri, supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita ini ada nilai-nilai takwa dalam bulan Ramadan ini. Jadi setakat itu saja daripada Ustaz. Mudah-mudahan perkongsian Ustaz pada hari ini menjadi muhasabah diri kita bersama-sama. Kita doalah mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.